بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para penuntut ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, para pencinta sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla, pada pagi ini 21 Syawal 1447 bersama dengan 10 hari bulan 4 2026, kita teruskan bacaan kita dalam kitab Hikmat Sirah, Rahiqut Tadabbur, Hikamun wa Asrarun min Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahsia kita kali ini dalam bab peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan pelajar-pelajar yang ada kitab, muka surat 378. 378. Al-Mabhasus Thalith, kajian yang ketiga, Al-Hikamu fi gharbatihi fi raghbatihi sallallahu fi ra'yil ansar qabla ghazwati Badr. Hikmat kenapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta pandangan golongan Ansar sebelum peperangan Badar. Kita ingat ada kan? Semalam kita baca Ar-Rahiqul Makhtum tentang orang-orang tawanan Badar. Sebelum daripada nak jadi peperangan, ada peristiwa besar. Nabi kita bermesyuarat dulu dengan para sahabat, nak perang atau tak nak perang. Apakah rahsia kenapa Nabi mesyuarat? Minta pandangan khas daripada ahli Al-Madinah, dia panggil Ansar. Tengok kita. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi khabari ghazwati Badrin al-Majidah. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, berkenaan dengan kisah peperangan Badar yang agung itu. Wa atahu sallallahu alaihi wasallam al-khabar an Quraisy bimasirihim liyamna'u 'irahum ila akhiril athar. Panjang Arab, kita terus ke terjemahan supaya tak panjang kita punya cerita. Memang suka baca Arab tapi tak ada masa. Jadi Nabi duduk Madinah setahun lebih dah lah kan. Nabi sampai bulan Rabiul Awal tahun pertama. Tahun yang kedua, dekat dengan Ramadan tu, sampai cerita ataupun awal Ramadan, sampai cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa pasukan Quraisy sedang mara untuk melindungi kafilah mereka. Apa cerita ni? Baca tengah jalan payah kan? Maknanya Abu Sufyan, dia bawa rombongan perdagangan mari daripada Syam nak balik ke Mekah. Biasanya laluan dia mesti lalu ikut Madinah. Rut dia lalu ikut Madinah. Lebuh raya dia gitu. Jadi Nabi mesyuarat lah. Allah Ta'ala izinkan kita untuk berperang
Sebab harta orang-orang Mekah ni, Muhajirin, dirampas oleh Quraisy. Maka Nabi mesyuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum, ginilah, kita pergi sekat rombongan perdagangan ni, kita nak ambil balik harta, nak rampas harta dia, sebab dia rampas harta kita. Bukan kita nak ngenak dulu, kita hanya membalas kejahatan mereka. Jadi bila sekat, Abu Sufyan pun cerdik, dia kata kita nak lalu ke kawasan musuh ni, dia pun lari ke tepi lain, lari jalan lain. Maka Abu Sufyan bila kerana dia rasa cemas, dia minta pertolongan orang Mekah supaya mari bantu dia untuk nak mengawal harta. Itu kronologi cerita. Barulah sampai ke cerita kita ni. Jadi telah sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa pasukan Quraisy sedang mara untuk melindungi kafilah mereka. Jadi Abu Jahal mari dengan tentera 1000 orang pada Mekah nak pergi jaga barang-barang dia. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat dan memberitahu mereka tentang pergerakan pasukan Quraisy itu. Hai, kita ni terlepas dah ni. Rombongan dagangan Abu Sufyan terlepas ni, hak adanya Quraisy di bawah pimpinan Abu Jahal dengan tentera dia, dengan senjata dia. Jadi bila Nabi minta pandangan para sahabat, orang yang pertama bangun siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bangun dan menyatakan pendapatnya dengan baik. Faqala wa ahsan. Kita lawan Rasulullah ke mana pun, semangat. Kemudian diikuti oleh Sayyidina Umar bin Khattab turut memberikan pandangan yang baik. Umar pun bercakap, faqala wa ahsan, sokong untuk terus pergi. Kemudian bangun Al-Miqdad bin Amr, bangun berkata, Miqdad ni panjang sikit cerita dia. Tengok dia kata, ya Rasulullah, imdi lima arakallahu fanahnu ma'ak. Wahai Rasulullah, teruskanlah dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepada Tuhan, kerana kami akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan ini. Demi Allah, dengar dia kata sedap, kami tidak akan berkata kepada Tuhan sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka, sesungguhnya kami akan tunggu di sini saja. Bani Israel, surah Al-Ma'idah ayat 24. Jadi buat Bani Israel dia suruh Nabi Musa pergi perang, dia tunggu sini, nanti benar mari. Sebaliknya kami berkata, pergilah bersama Tuhanmu dan berperanglah, sesungguhnya kami akan bersama berjuang di sisi Tuhan. Jadi kita akan bersama, tak macam Bani Israel gitu. Demi Allah yang telah memutuskan Tuhan dengan kebenaran, sekiranya Tuhan membawa kami ke Birkul Rimad. Birkul Rimad ni sebuah tempat yang terletak sejauh 5 malam perjalanan dari Mekah. Ada yang mengatakan dia merupakan sebuah kota di Yaman. Mana kalau pergi sampai ke sana pun kita akan ikut Boko Badar. Pasti kami akan berjuang bersama Tuhan sehingga kita sampai di sana. Jadi bila Miqdad cakap ni semangat, orang yang penuh semangat dengan ialah orang panggil sungguh benar. Kemudian Rasulullah SAW memujinya dan mendoakan untuknya. 3 orang ni siapa? Semuanya Muhajirin belaka, hak mari daripada Mekah. Nabi tak puas hati. Nabi kata apa? Nabi kata, ashiru alayya ayuhan nas, ashiru alayya ayuhan nas, berilah pandangan kepadaku wahai manusia. Mana Nabi nak siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya merujuk pada golongan Ansar, kerana merekalah yang menjadi majoriti dalam pasukan, dan kerana ketika mereka berbai'ah, ingat dulu bai'ah di Aqabah dulu, nak ajak Nabi mari Madinah, bai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah, mereka berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami tidak bertanggungjawab untuk melindungi Tuhan sehinggalah Tuhan sampai ke negeri kami. Bila Nabi sampai Madinah, kita bertanggungjawab.
Tetapi setelah Tuhan tiba tempat kami, maka Tuhan berada dalam perlindungan kami. Kami akan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kami mempertahankan anak-anak dan isteri kami. Mana dalam perjanjian itu mereka akan pertahankan Nabi di mana? Di Madinah. Lah ni kita luar Madinah ni 150 km. Jauh tu. Jadi Nabi naklah kepada wakil Ansar perbaharui balik perjanjian setia dulu. Buka sikit, orang panggil peluah sikit, daripada jaga di Madinah nak jaga juga di luar Madinah. Setelah Rasulullah SAW mengatakan demikian, barulah orang Madinah perasan. Qala lahu Sa'd bin Mu'az. Sa'd bin Mu'az, salah seorang daripada ketua Ansar, berkata kepada Rasulullah, laka annaka turiduna ya Rasulullah. Demi Allah, seolah-olah Rasulullah maksudkan kepada kami kan. Nabi nak kami tu, nak orang Ansar bercakap. Qala ajal. Nabi kata, ya, benar. Aku nak dengar puak-puakmu bercakap. Sa'ad bin Mu'ad pun terus berkata, qad amanna bik wa saddaqnak. Kami telah beriman kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan Tuhan. Wa syahidna annama ji'ta bih. Kami telah bersaksi bahawa apa yang Tuhan bawa adalah kebenaran. Nabi bawa ni betul belaka. Jadi huwal haq. Kami telah berbai'ah kepada Tuhan dan berjanji untuk mendengar dan taat. Maka teruskanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa saja yang Tuhan mahukan. Kerana kami bersama dengan Tuhan. Demi Allah yang telah mengutuskan Tuhan dengan kebenaran, sekiranya Tuhan membawa kami ke lautan dan mengharunginya, pasti kami akan turut serta bersama Tuhan. Tiada seorang pun daripada kami yang akan berpaling atau merasa keberatan untuk bertempur dengan musuh kita esok. Sesungguhnya kami ini teguh dalam peperangan dan berani dalam pertempuran. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepada Tuhan sesuatu daripada kami yang akan menggembirakan hati Tuhan. Maknanya Rasulullah akan tengok apa yang kami akan buat yang menenangkan hati Nabi. Mana kita akan berlawai sungguh. Maka pimpinlah kami dengan keberkatan Allah. Sedaplah. Bila Nabi dengar pengakuan daripada Ansar, Rasulullah SAW merasa gembira dengan kata-kata Sa'ad yang membakar semangat Nabi SAW. Kemudian baginda bersabda, Nabi kata apa? Siru wa abshiru. Siru wa abshiru. Teruskanlah dan bergembiralah. Fa inna Allah Ta'ala qad wa'adani ihda ta'ifatain. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu daripada dua kumpulan. Tak jumpa dengan Abu Sufyan, kita jumpa dengan Abu Jahal. Sudah. Wallahi laka'anni al'an anzuru ila masari' al-qawm. Demi Allah, seakan-akan aku sudah dapat melihat tempat-tempat di mana mereka akan tumbang. Dengar ni. Jadi Allah Ta'ala bagi mukjizat kepada Nabi SAW. Dia nampak Abu Jahal rebah sini, orang ni akan rebah sini. Dalam peperangan itu nampak. Itu mukjizat. Jadi Nabi pun semangat lah. Abu Jahal akan mati, penyagak-penyagak Quraisy ramai akan mati di Badar. Jadi naik semangat Nabi SAW. Wa an Anasin, riwayat yang kedua. Riwayat lain pula, tambahan sikit. Diriwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma sara Rasulullah sallallahu ila Badrin kharaja fashtashara an-nas ila akhiri al-hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menuju ke Badar, baginda bermusyawarah dengan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar memberikan pandangannya. Kemudian baginda berbincang semula dengan mereka. Jadi Abu Bakar macam tadi juga, Abu Bakar, Umar, Miqdad. Kemudian baginda berbincang semula dengan mereka, lalu Umar pun memberikan pendapatnya.
Namun Rasulullah SAW masih berdiam diri. Kemudian seorang laki-laki dari golongan Ansar, nama apa dia? Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, berkata, baginda ingin mendengar pandangan kamu semua golongan Ansar. Lalu mereka pun berkata, wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata kepada Tuhan sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka pergilah Tuhan bersama Tuhanmu dan perangilah mereka, sesungguhnya kami akan tunggu di sini saja. Itu kata Bani Israel, mengagut Bani Israel ini. Sebaliknya, demi Allah, sekiranya Tuhan pergi jauh ke Bir Al-Ghimad, pasti kami akan turut bersama Tuhan. Hadis-hadis ini sahih sebagaimana yang telah ditahqiq oleh pengarang kita ni. Alhamdulillah. Baik, tahu dah peristiwa dialog Nabi dengan Ansar dan Muhajirin sebelum berlaku peperangan. Sekarang kita mencari apakah hikmat di sebalik peristiwa yang besar ini. Apakah hikmat? Antara hikmat Nabi SAW meminta pandangan golongan Ansar, yang pertama, ketika golongan Ansar berbai'ah kepada Rasulullah SAW pada malam Aqabah di Mina, mereka berjanji untuk melindungi Rasulullah SAW sebagaimana mereka melindungi ahli keluarga dan isteri-isteri mereka, selagi Nabi SAW berada di sisi mereka, yakni di Madinah. Namun perjanjian itu tidak secara jelas menyebut tentang peperangan di luar Madinah. Oleh itu Nabi SAW bimbang mereka tidak bersetuju untuk berperang, kerana mereka hanya berjanji untuk mempertahankan Nabi SAW daripada musuh yang menyerangnya, bukan untuk keluar bertempur dengan Nabi SAW. Jadi maka Nabi SAW pun meminta pandangan mereka. Perbincangan yang penuh kemuliaan ini datang daripada pemimpin golongan yang setia, insan yang paling bijaksana dan yang paling belas kasihan terhadap sama manusia, baik dalam kota maupun di luar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan selawat, salam dan keberkatan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meredai para sahabatnya yang mulia. Apa yang lebih menjelaskan perkara ini adalah bahawa Rasulullah sallallahu dan para sahabatnya pada asalnya tidak keluar untuk berperang. Kita ingat lagi tadi, anda ada sebut di awal tadi kronologi peperangan. Tetapi hanya untuk memintas kafilah dagangan kaum Quraisy yang datang dari Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan. Golongan Quraisy telah merampas harta kaum Muhajirin dan mengusir mereka dari tanah air mereka. Maka Allah Ta'ala telah mengizinkan mereka untuk membalas kezaliman tersebut terhadap golongan yang telah menindas dan mengusir mereka dari rumah dan merampas harta benda mereka. Jadi kita nak ambil hak kita balik, ya, bukan nak ngenak orang. Abu Ayyub Al-Ansari, tulis nama dia Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, berkata, ketika kami berada di Madinah, Rasulullah bersabda, inni ukhbirtu an 'iri Abi Sufyan anha muqbilatun. Aku telah diberitahu mengenai kafilah dagangan Abu Sufyan yang sedang menuju ke Madinah untuk balik Mekah. Adakah kamu semua ingin keluar untuk mengejarnya? Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita harta rampasan. Jadi Nabi tanya para sahabat. Kami menjawab, ya, setuju Rasulullah. Jadi baginda pun keluar dan kami pun keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan mereka untuk menyerang hendap kafilah tersebut, mereka dikejutkan dengan berita bahawa kafilah itu telah berjaya melepaskan diri, lari daripada jalan lain, keluar daripada kawasan Madinah, selamat. Sudah. Pada masa yang sama, mereka juga dikejutkan dengan kemarahan bala tentera dari Mekah yang datang untuk menyelamatkan kafilah harta tersebut. Di bawah pimpinan siapa? Abu Jahal. Ketika itu para sahabat radhiyallahu anhum telah mencenderung untuk berhadapan dengan kumpulan kafilah
berbanding bertempur dengan pasukan tentera yang datang. Jadi semua muka kita bukan nak pergi perang kan. Tu nak pergi cari harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Tiba-tiba terlepas hak tu jumpa hak ni. Apa jadi? Tengok. Allah Ta'ala telah gambarkan cerita ini dalam Al-Quran Suratul Anfal ayat 5 hingga 8. Tengok ayat. Buka Quran, ada Quran tu. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran, keluar dari Madinah. Walhal sebahagian daripada orang-orang beriman itu tidak menyukainya. Nak nyuka warnanya kita nak pergi bukan nak pergi perang. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Mereka mempertikaikan engkau mengenai kebenaran setelah nyata kepada mereka kemenangan yang engkau janjikan, seolah-olah mereka sedang digiring ke arah kematian, sedang mereka melihatnya di hadapan mata. Macam kita nak pergi cari mati, senjata tak cukup ni. Wa iz ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati syawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Ketika Allah telah menjanjikan kepada kamu semua salah satu daripada dua kumpulan itu, bahawa ia pasti menjadi milik kamu semua, namun kamu semua menginginkan agar yang tidak memiliki kekuatan bersenjata itulah yang diberikan kepada kamu semua. Sedang Allah menghendaki untuk menegakkan kebenaran dengan kalimah-kalimahnya dan membinasakan saki-baki terakhir orang-orang kafir itu, demi membuktikan kebenaran dan menghapuskan kebatilan palsu, kebatilan sebagai palsu. Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Sesungguhnya demi membuktikan kebenaran dan menghapuskan kebatilan sebagai palsu, walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya. Surah Al-Anfal ayat 5 hingga 8. Jadi Allah Ta'ala gambarkan gawatnya perasaan sebahagian daripada tentera Islam, sebab bilangan tak cukup, senjata tak ada, nak pergi lagu mana. Hikmah yang kedua, kenapa Nabi minta pandangan Ansar? Golongan Ansar merupakan golongan majoriti dalam peperangan Badar tanpa khilaf. Berkata Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, kana al-muhajirun yawma badrin nayyifan an ala sittin. Bilangan golongan muhajirin dalam peperangan Badar adalah lebih sikit daripada 60 orang. Manakala golongan Ansar lebih daripada 240 orang, sebab keseluruhan bilangan 300 belah-belah orang saja. Jadi oleh kerana dia ramai, maka Nabi kena dengar suara majoriti, kita nak berperang ke tak nak berperang. Dalam kesemua operasi ketenteraan Nabi SAW yang telah direkodkan, bilangan golongan Ansar sentiasa melebihi bilangan golongan Muhajirin sebab mereka ramai. Semoga Allah meredai mereka semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tamatlah satu cerita kenapa Nabi bermusyawarah. Jawab dianya, yang pertama, sebab perjanjian asal mereka melindungi Nabi di Madinah. Sebab yang kedua, apa sebab yang kedua? Sebab majoriti tentera yang ada itu adalah dari golongan Ansar. Dari golongan Ansar, maka biarlah Ansar yang bercakap. Sebab apa Ansar bercakap? Sebab kita nak dengar suara majoriti yang ada itu. Baik. Kita ambil satu lagi cerita. Nak semangat nak perang ni, jangan main. Tulis itu. Al-Mabhasur Rabi'. Kajian yang keempat. Al-hikamu fi munasyadatihi sallallahu alaihi wasallam rabbahu ta'ala yawma badrin.
Hikmat kenapa Nabi sallallahu bersungguh-sungguh bermunajat, beribtihal, berdoa. Nabi angkat tangan sampai nampak. Tengok ni, jatuh kain ridak di atas bahu. Angkat tangan minta pertolongan Allah di mana dalam peperangan Badar yang besar itu. Tengok cerita sikit. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, lamma kana yaum Badrin nazara Rasulullah sallallahu ilal musyrikin wa hum alfun. Ketika tiba hari peperangan Badar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke arah kaum musyrikin yang jumlahnya 1,000 orang. Abu Jahal 1,000 orang. Tentera dengan makna kalimah, senjatanya dengan macam-macam ada. Kita 300 belah-belah orang, senjata tak cukup. Sudah. Sedangkan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam hanya seramai 319 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpaling ke arah kiblat. Kalau tengok secara manual tak cukup bilangan. Nak lawan tak boleh. Maka senjata besar kita al-munajat. Ingat molek. Nabi paling ke arah kiblat, mengangkat kedua-dua tangannya dan mula menyeru berdoa kepada Allah dengan berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, sempurnakanlah untukku apa yang telah engkau janjikan. Minta Allah Ta'ala tunaikan janji Tuhan janji nak tolong. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah untukku apa yang telah engkau janjikan. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'badu fil ard. Ya Allah, jika kumpulan kecil kaum muslim ini dihancurkan hari ini, maka tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu di muka bumi. Nabi tak ada dah. Ada sikit-sikit pun tak tahulah ke mana. Muka baru ke Islam. Maka Nabi bermunajat, menangis. Baginda terus berdoa sungguh-sungguh dengan kedua-dua tangannya diholorkan ke arah kiblat sehingga selendangnya ridak dia jatuh dari bahu. Mana akak angin gini, kain dia ni jatuh atas bahu. Kuatnya munajat. Lalu Sayyidina Abu Bakar datang. Abu Bakar rasa cemas dengan munajat Nabi ni. Kuat sangat semangat. Abu Bakar mengambil selendang, ambil kain yang jatuh, letak balik atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memeluk baginda dari belakang sambil berkata, Ya Rasulullah, kafaka munasyadatuka rabbak fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak. Allahu akbar. Tengok ni. Abu Bakar yakin dengan penuh semangat mengatakan, wahai Nabi Allah, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu, kerana sesungguhnya dia pasti akan menunaikan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Jangan bimbang, Allah Ta'ala janji tunai. Jadi timbullah apakah hikmat di sebalik munajat Nabi, ibtihal Nabi, semangatnya Nabi SAW dalam peperangan Badar ini sampai begini sekali semangat dengan berdoa, beribtihal dan munajat. Apakah hikmat? Mari kita nak cari hikmat. Kerja kita nak bongkar rahsia. Antara hikmat di sebalik doa Nabi SAW yang bersungguh-sungguh dalam peperangan Badar ini ialah yang pertama, doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW pada ketika itu adalah tugas yang sepatutnya dilakukan ketika itu, iaitulah menyibukkan diri dengan berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah serta mengajarkan umatnya kepada siapa harus mereka kembali di saat genting dan penuh kesulitan. Ingat, bila kita gawak sangat, tak sudut memikir orang tu mikir ni, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ketika itu adalah saat yang sangat mencabar, penuh keterdesakan dan kesukaran yang luar biasa, dan Allah telah berjanji untuk mengkabulkan doa mereka yang berada dalam keadaan terdesak, sebagaimana firman Allah Ta'ala, amman yujibul muttarra iza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang memperkenankan doa orang-orang yang berada dalam keadaan kesusahan
apabila dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang menghapuskan kesusahan. Suratul Namli ayat 62. Itu yang pertama, jelas bahawa bila kita susah, ingat molek, jangan lupa angkat tangan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hikmah yang kedua, baginda Nabi SAW ingin mengingatkan kembali janji Allah. Maksud kalimah yahtifu dalam hadis ini ialah Nabi berdoa dengan suara yang kuat. Ya Allah, Allahumma anjizni. Allah, itu dipanggil yahtif. Kalau kata yunaji, slow, berbisik, munajat, sehingga dapat didengari oleh umat Islam. Biarlah orang boleh amin. Kalau Nabi doa seorang, nak amin lagi mana? Allah baru boleh amin. Dengan itu, mereka menjadi saksi bahawa baginda Nabi SAW telah menyeru Allah dengan berkata, Ya Allah, sempurnakanlah apa yang telah engkau janjikan. Ini berfungsi sebagai pengukuhan terhadap apa yang telah diberitahu oleh Nabi SAW kepada mereka, iaitulah janji kemenangan daripada Allah. Jangan bimbang, kita walaupun kita sikit, kita akan menang. Maka apabila Allah menunaikan janji dengan memberikan kemenangan, keyakinan mereka terhadap kebenaran janji tersebut akan bertambah kukuh. Dengan demikian, mereka akan tahu dengan pasti bahawa Allah lah yang telah menjanjikan kemenangan pada awalnya, dan dialah yang telah menyempurnakan janji itu pada akhirnya. Sebelum perang Tuhan janji dah, di akhir peperangan jelas kita menang. Alhamdulillah. Hikmah yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan imam bagi golongan yang bertakwa, imamul muttaqin. Sentiasa menunaikan hak setiap situasi mengikut keadaan yang sedang dihadapinya. Ketika baginda bersiap untuk berhijrah, baginda Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan segala yang mampu mereka lakukan, iaitu menyediakan bekalan, mendapatkan 2 tunggangan, mengatur seorang penunjuk jalan, serta bersembunyi dalam gua. Setelah mereka mengambil semua langkah yang diperlukan, tidak ada lagi yang tinggal melainkan tawakal sepenuhnya kepada Allah, mengharapkan pertolongannya. Jadi kita kena usaha dulu, baru tawakal. Jangan pakai serah, Tuhan tak makan nasi, kita jawab dia. Masak nasi, tawakal. Mana tahu tengah duk masak, kucing lalu terbalik puyuk. Tak makan nasi juga dah. Tapi usaha kena ada. Mengharap pertolongannya serta yakin bahawa Allah akan menggagalkan musuh-musuh mereka. Disebabkan kesempurnaan tawakal Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda tetap tenang dan yakin dengan ketenangan yang Allah turunkan kepadanya, serta sokongan ilahi yang datang melalui bantuan para malaikat. Namun Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu belum mencapai tahap ketenangan jiwa yang sama, sehingga beliau diliputi rasa sedih dan memerlukan Rasulullah untuk menenangkannya. Mana dalam keadaan gua, ingat ni cerita dalam gua, Sayyidina Abu Bakar sedih, menangis dia, takut orang tangkap Nabi. Ketika itu Nabi tenangkan Abu Bakar. Ma zannuka bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, jangan takut, kita berdua di sini, Allah bersama kita. Itu dalam gua. Tetapi pada hari peperangan Badar, situasi yang dihadapi adalah berbeza. Ia adalah situasi ketakutan, bukan sekadar tawakal semata-mata. Hal ini kerana tawakal yang syar'i ialah menyerahkan diri kepada perlindungan Allah Azza wa Jalla hanya setelah mengambil segala langkah yang ditetapkan oleh syariat dan hukum alam yang telah Allah tentukan dalam penciptaannya. Ingat moleklah, kita bukan sakat serah ke Tuhan saja, usaha kena buat. Sudah pasti bahawa pada waktu itu kelengkapan untuk mencapai kemenangan dan kekuatan dalam pertempuran masih belum mencukupi bagi kaum muslimin. Daripada sudut material, bilangan mereka sedikit, persenjataan mereka tidak mencukupi, bekalan makanan dan keperluan lain sangat terhad. Mereka kekurangan kuda dan unta. Daripada sudut moral, sebahagian mereka tidak menyukai pertempuran, bahkan ada yang berbantah dengan Rasulullah sallallahu tentang perang ini. Okey, kita nak pergi sekat Abu Sufyan ni, perang ni senjata tak ada, macam mana lagi? Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
beliau tidak mengetahui segala perkara yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Nabi ada wahyunya, kan? Ketika beliau melihat Nabi dalam keadaan bersedih, keutamanya adalah untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingatkan baginda akan janji Tuhannya kerana kecintaan beliau yang begitu mendalam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni saya berdoa ke Nabi, gitulah keadaan dia. Di dalam gua, Abu Bakar merasa takut dan bimbang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi apabila beliau melihat baginda tetap tenang dan mempunyai keyakinan yang penuh, tidak ada keperluan baginya untuk menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tenangnya dalam gua. Sebaliknya, baginda lah yang menenangkan beliau ketika menyedari ketakutan yang dialaminya kerana beliau bimbang sekiranya sesuatu bahaya atau kecederaan menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu adalah insan yang memberikan hak kepada setiap situasi sesuai dengan keadaan. Baginda Nabi sallallahu menunjukkan tawakal sepenuhnya kepada Allah setelah berusaha sedaya upaya dalam mengambil segala langkah yang mampu dilakukan bagi melindungi dirinya daripada bahaya yang diancam oleh kaum musyrikin dalam peristiwa hijrah. Ini dia nak banding dua kronologi keadaan lah. Namun dalam medan peperangan situasinya berbeza. Di sana baginda Nabi SAW berasa takut dan bimbang terhadap orang-orang yang beriman kerana ada sebahagian daripada mereka tidak menyukai peperangan dan ada yang berbantah-bantah mengenainya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelas bagi mereka bahawa ia adalah kebenaran yang Allah kehendaki di antara salah satu daripada dua kelompok musuh, sama ada kafilah dagangan Quraisy Abu Sufyan ataupun tentera yang datang untuk mempertahankannya yang dipimpin oleh mendiang Abu Jahal. Hikmah yang keempat, setelah salah satu tujuan Rasulullah SAW dalam berdoa ketika itu adalah untuk menguatkan hati para sahabatnya yang dalam istilah moden disebut sebagai semangat ataupun kekuatan spiritual. Semangat dipanggil al-quwwah al-ma'nawiyah. Tidak ada perbezaan pendapat dalam kalangan orang yang berakal bahkan sehingga hari ini bahawa semangatlah salah satu faktor terpenting dalam meraih kejayaan dan kemenangan. Kita kena gabo-gabo nak kena semangat. Hikmah yang kelima, kenyataan yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah kerana belas kasihan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat bagaimana baginda Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh dalam berdoa dalam keadaan penuh kehambaan dan ketundukan yang hakiki sehingga selendangnya jatuh dari bahunya. Maka beliau berkata kepadanya, kafaka munasyadatuka rabbuk, cukuplah permohonanmu kepada Tuhanmu kerana sungguhnya dia pasti akan menunaikan apa yang telah dijanjikan kepadamu. Maksudnya, mengapa Rasulullah SAW engkau berdoa dengan sedemikian rupa sedangkan Allah telah menjanjikan kemenangan kepadamu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat lembut hati dan penuh belas kasihan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam dan terakhir, betapa luar biasanya kesungguhan dan tekad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin bagi golongan yang bertakwa dalam bermunajat kepada Allah. Baginda sallallahu menyaksikan para malaikat turut serta dalam pertempuran. Jibril dengan debu yang melekat pada gigi depannya dan para pejuang Allah menerjang ke dalam medan kematian. Jadi nampak sangat. Nabi tengok malaikat ada dah. Yakin benar, tapi usaha kena ada bermunajat. Jadi kita pun jangan duduk bual besar. Tak apa aku baca kuat dah. Study kuat dah. Lah. Doa kena ada, munajat kena ada, ibtihal kena ada, minta Allah Ta'ala pandu kita nak jawab soalan. Ni untuk anak-anak lah. Untuk kita dalam perjuangan lain, kita letak situlah. Tapi biarlah perjuangan kita mengikut syariat Islam. Nak pergi tolong Palestin ke apa, ikut syariat, jangan ikut nafsu, kata orang. Terdapat dua jenis jihad. Yang pertama jihad dengan senjata, yang kedua jihad dengan doa, berdoa. Antara tradisi seorang pemimpin adalah dia berada di belakang tenteranya, bukan bertempur bersama mereka di barisan hadapan,
Oleh itu semua orang dalam keadaan bersungguh-sungguh dan penuh azam. Rasulullah SAW tidak membiarkan dirinya terlepas daripada salah satu daripada dua jenis jihad ini. Tak kala para penjuang Allah dan para malaikatnya bertempur, baginda Nabi SAW juga tidak memilih untuk bersantai. Kalau kita duk main wasak ada, sementara tentera Allah sedang bertarung dalam pertempuran sengit melawan musuh-musuhnya. Jadi Nabi kita SAW terus berlawan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa azu wa ahkam. Cuma ada sedikit timbul macam salah faham. Tengok muka surat 393. Apa dia salah faham? Jangan kita catatan penting yang pertama, jangan kita menganggap bahawa Abu Bakar lebih yakin dengan Allah berbanding Nabi. Sebab tu Abu Bakar pergi gosok Nabi. Kafaka munasyadatuka rabbuk. Janganlah sesiapa menyangka bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam keadaan lebih kuat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lebih yakin terhadap janji kemenangan yang Allah janjikan kepadanya. Sesungguhnya sangkaan seperti itulah kepercayaan yang tidak benar, yang orang yang tidak benar-benar mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin golongan yang bertakwa sebagaimana sepatutnya dan yang tidak memuliakannya dengan pemuliaan yang sewajarnya. Ini kata boleh Abu Bakar lebih kuat. Bagaimana mungkin seorang yang mendengar kenyataan Nabi dalam gua, janganlah engkau berduka cita, kerana sungguhnya Allah bersama-sama di pihak kita, boleh memahaminya dengan cara yang lain. Bagaimana mungkin seorang yang mengetahui bahawa Rasulullah SAW adalah penghulu segala anak Adam, insan yang paling sempurna dan paling kuat dalam kalangan mereka, dan bahawa sekiranya keimanan baginda ditimbang dengan keimanan seluruh umatnya, maka keimanan Nabi SAW akan lebih berat. Boleh menganggap sedemikian. Tidak diragukan lagi bahawa para Nabi adalah manusia yang terbaik dan yang paling mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla serta hukum hakamnya, dan tidak syak lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik Nabi dan yang paling sempurna di antara mereka. Tidak benar untuk mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjadi yakin akan perkenan Allah Ta'ala kepadanya setelah melihat bahawa Abu Bakar telah memperoleh kekuatan dan ketenangan dalam dirinya. Sesungguhnya ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Tuhannya serta tentang waktu Allah memperkenankan doanya jauh lebih kukuh dan lebih tinggi daripada sekadar sesuatu yang boleh disimpulkan hanya daripada keadaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak mungkinlah kita nak kecek lagu tu, jangan buat lagu tu. Baik. Catatan penting yang kedua, kenyataan sebahagian daripada ahli sufi terhadap tindakan Abu Bakar. Dia kata apa? Sebahagian golongan ahli sufi telah mengatakan bahawa tindakan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam situasi itu adalah sebagai timbal balik, maknanya nak balas terhadap apa yang Rasulullah lakukan untuknya pada hari mereka bersembunyi dalam gua, iaitu dalam aspek memberi semangat dan menenangkan hatinya. Namun kenyataan ini tertolak kata orang-orang yang mengucapkannya kerana dia tidak memerhatikan kecacatan dalam kenyataannya, tidak pula akibat yang timbul daripadanya maupun implikasi yang tidak dapat dielakkan daripadanya. Sesungguhnya ada kata-kata yang lebih baik untuk tidak diucapkan kerana ia hanya membawa keburukan kepada si pengucap dan kepada orang lain. Jangan kita anggap ini adalah balasan kepada ucapan Nabi dalam gua. Jadi Abu Bakar pun setara dengan Nabi SAW. Jangan buat lagi tu. Catatan penting yang ketiga, bantahan terhadap ulasan setengah ulama kontemporari terhadap peristiwa ini. Dia kata apa? Sebahagian ulama semasa memberi komen dalam bentuk bantahan kepada Rasulullah SAW apabila mereka mendengar Nabi kita berdoa, Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'badu fil ard. Nabi kata dalam perang Badar, kalau mati pokok kami ni tak ada lagi orang sembah Tuhan. Lalu orang yang bodoh tapi berpengaruh ini berkata, tidak, bahkan Allah tetap akan disembah. Dia bantah doa Nabi. Konon-konon dia terlebih bijak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon keampunan dari Allah atas kenyataan ini. Adakah patut seorang itu berani membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara kecuali berdasarkan berdasarkan hawa nafsu, in huwa illa wahyun yuha.
Nabi bercakap dengan wahyu. Adakah patut seorang itu berani membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling berpengetahuan tentang Allah? Dialah yang mengetahui bahawa dirinya adalah penutup para nabi, maka sekiranya baginda dan para sahabat baginda yang bersamanya binasa ketika itu, tiada lagi sesiapa yang akan menyeru kepada keimanan. Itu maksudnya. Karena nabi siapa lagi nak dakwah? Adakah patut seseorang itu berani membantah Nabi SAW, sedangkan jika baginda bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah pasti akan memenuhinya. Bagaimana mungkin Allah tidak menunaikan sumpahnya, sedangkan dia sendiri telah bersumpah demi la'amruka, baru kita baca dua kali lepas dah, la'amruka, demi nyawa, demi umur Nabi SAW, serta mengambil perjanjian daripada para Nabi untuk menolong dan menuruti agamanya. Wabillahil ismatu wat taufiq. Allah Ta'ala lah yang menjaga para kita semua dan memberi taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tamatlah perbincangan. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung hikmat di sebalik kenapa Nabi campur tentera Abu Jahal dalam telaga di Badar. Kenapa? Jadi jawab dia kita akan baca dalam sidang akan datang. Jadi macam biasa, tuan-tuan yang nak lengkapkan lagi bacaan kita tentang Badar, jangan lupa buku Madinah Munawwarah ada satu bab khusus tentang peperangan Badar dan juga beberapa fak sirah yang dapat kita ambil daripadanya, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.